Pepe. Itu sangkakala yang pertama tu, ditiup oleh malaikat Israfil. Maka berlakulah penggegaran Al-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah? Penggegaran. Mal Qari'ah. Apa itu penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, kata Allah ya. Pada hari itu manusia berterbangan seperti kalkatu. Terbang semua manusia. Siapa nak jadi super lady, tunggulah hari kiamat esok. Siapa nak jadi Superman, tunggu hari kiamat esok. Terbang. Bukan terbang nak terbang saja, diterbang tak. Diterbangkan. Ya. Terpelanting. Itu esok hari kiamat. Begitulah berlaku pada hari kiamat nanti setelah ditiup sangkakala. Maka terjadilah kiamat besar di mana manusia, jin, malaikat mati serentak. Semua satu masa, at one time. Mati belaka. Tak ada pula awal lepas ni mula-mula nizam betul nuwa, tak. Semua sekaligus. Kalau kita ada pada masa itu ya. Kecuali Allah tak ada mati. Dalam suratul Rahman Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap satu yang ada di atas dunia ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak binasa, yang kekal, yang tak apa-apa ialah zat Allah. Allah tidak akan binasa, iaitu zat Allah yang maha besar lagi yang maha mulia. Lain habis, manusia habis, jin habis, malaikat habis, semua mati belaka serentak ya. Tapi yang tak mati Israfil je, tak mati lagi. Israfil kemudian matinya ya. Kenapa? Dia tengah niup sangkakala. Bila matinya ya, tengah niup. Bila matinya Allah memang tak mati pun. Bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya akan hancur. Lalu digantikan dengan bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang baru. Bumi esok, bumi baru, matahari ini habis hancur. Esok ada matahari baru di padang mahsyar tu. Ada tak? Besar ke kecil? Jauh ke dekat? Berapa jauh? Dekat berbenar. Berapa? Sejengkal dari kepala. Itulah dia yang akan kita temui nanti insya-Allah ya. Bintang-bintang baru. Kemudian udah mati belaka, tenang dunia ni. Tak ada berlaku apa-apa. Ya, tinggal Allah aja saja. Yang lain semua tak ada dah. Yang Israfil pun dah mati. Last sekali mati siapa? Salah. Apa? Israel. Bukan Israel ya. Israel. Ya. Israel mati. Orang Israel dah lama dah tumpurnya. Sehingga orang Israel tu dibunuh oleh orang Islam selagi tu belum hari kiamat lagi. Ya, hari kiamat itu akan berlaku dekat-dekat nak mereka itu berperang dengan orang Islam. Mereka kalah, lari lintang pukang sampai nyorok di balik batu. Batu tu akan ngabur kepada orang Islam. Apa kata batu tu? Hadza yahudiyun. Di belakang aku ni ada orang Yahudi, mari bunuh dia tu. Ya, batu tu cakap. Maka orang Islam pun cari belakang batu tu, ada dia nyorok je, dia bunuh dia orang Islam situ. Mungkin bukan kita lah. Yang muda-muda yang baru lahir hari ni mungkin dapat langsung. Kita ni entahlah ya. Tambah kalau dah umur 72 dapat ke? Tak dapat lah bunuhnya ya. Tapi anak cucu cicit kita so insya-Allah akan dapat membunuh orang Yahudi tu. Kecuali mereka yang menyorok di belakang pokok. Ada pokok Yahudi namanya. Ada pokok tu pokok Yahudi, nama-namanya ada. Rasmi namanya Gharqad, nama pokok. Siapa yang nyorok di belakang pokok Gharqad, maka dia bukan selamat. Pokok tu tak ada bercakap, diam aja pokok tu. Jadi tak adalah dia bersuara macam batu dia bersuara. Hati orang Islam tak tahu ke dia main nyorok situ? Tahu, dari kabur Nabi dah dulu.
kecuali mereka yang menyuruh di belakang pokok Gharqad nama pokoknya. Arti kita dah tahu cari belakang batu tak ada, cari di sini tak ada, cari sini mana cari? Cari dah belakang pokok Gharqad tu, tengok-tengok ada lah dia. Dipancung di orang Islam dah. Lepas itu barulah dunia ini akan menjadi maju, membangun. Manusia kaya raya, nak kata tak? Kaya raya sampai orang nak zakat pun tak ada tempat nak zakat. Nak bagi zakat. Nah, Tina ini zakat saya. Apa kata Tina? Tak nak, aku pun banyak ni. Aku pun banyak kata. Siapa tak nak zakat? Sehingga orang perempuan nisbah dengan orang lelaki berapa? 50 orang perempuan, seorang orang lelaki. Punyalah ramai tau. Jadi siapa hendak isteri 50 orang, tunggu dekat kiamat tu. Dia bukan ada pilihan dah, tak ada lain. Lantaklah Herod ke tuai bangkai lah, tak ada lain lah. Tak ada pilihan lagi. Pilihlah yang dah hayu. Pilih jugalah. Sudah tak ada lain. Yang handsome semua dah pilih belaka dah. Dah tinggal yang itu, tak ada lain, pilihlah. Begitulah berlaku hari kiamat besok ya. Lagi. Kemudian dibunyikan, sudah macam tu dah dekat, sudah kiamat apa ni, dah hari itu dah kiamat, manusia dah mati semua. Dibangkitkan semula siapa? Siapa nombor satu dibangkitkan? Israfil juga ya. Dia dibangkitkan Allah. Siapa dibangkitkan dulu? Pasal dia nak meniup sangkakala. Bangkit aja dia pun capailah trompetnya. Dia pun tiup. Mana bunyinya? Cik buat, mana bunyinya? Ya Allah, tak mana dengar. Mana bunyinya? Pepe 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 pepe. Tak pernah dengar ke? Itulah bunyinya tu, agaknya lah ya. Maka lepas itu apa? Hidup semua, bangkit semula orang-orang yang dah mati itu, bangkit balik ya. Kemudian dibunyikan trompet buat kedua kalinya. Di saat itu dihidupkan kembali semua manusia yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Dihidupkan pula jin, iblis dan malaikat, semua hidup balik. Itu sebab dihidupkan balik. Kalau dia tak hidup balik, iblis tu mati gitu aja lah, tak ada menerima pembalasan. Ini dia dihidupkan balik apa? Supaya menerima pembalasan. Ngapa kamu kacau nizam itu? Ngapa kamu kacau Noah itu? Ngapa kamu kacau Haji Ibrahim dulu? Dia akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala. Iblis. Begitu juga jin dan lain, dan malaikat pun begitu juga. Akan dipertanggungjawabkan. Dapat pahala tu. Mengapa kamu suruh orang ni semayang? Mengapa kamu suruh orang ni naik haji? Mengapa kamu suruh orang ni pergi umrah? Semua akan ditanya besok. Akan diberi ganjarannya nanti. Menurut sebahagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang-binatang. Binatang-binatang yang dah hak terhadap satu binatang yang lain dihidupkan kembali. Umpamanya kucing yang dipukul di orang tuan rumah itu, dekat dengan dia, dia bantai di tuan rumah tu, telinga tu piau kata, wow katanya, disepak ke ngalau dalam tu. Itu dihidupkan kembali. Pasal apa? Nak menerima supaya dia balas balik disepak balik orang tu sekadar mana yang dia buat itu sebab kita kena buat baik dengan binatang-binatang. Beberapa macam binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan pun akan dihidup kembali. Siapa lalu je tengah lalu tu serangkai sejambak rambutan tu tak tahu siapa punya. Apa tahu? Tak tahu siapa punya. Kepak je setangkai rambutan tu. Rambutan tahu. Hidup balik esok dia kabur. Aku dulu tengah sedap-sedap ranum tu, datang Haji Ibrahim tarik katanya. Kena bayar balik pada tuannya. Dia jadi saksi besok rambutan tu. Itu kalau dah minta izin dah selesai dunia ni, tak ada lagi. Betul? Baguslah tu. Kalau sempat.
Kalau sempat, kalau tanpa tak sempat. Sempat okeylah, takut tak sempat. Dia dah meninggal? Dah meninggal tak boleh. Dia dah meninggal tak boleh kecuali ada warisnya. Tak ada, tak boleh. Ya, dia jadi wakaf tak apa. Ya. Tak boleh ya. Itu esok dihidup kembali. Dia akan menjadi saksi. Aku tengah duduk diam-diam, dia datang tina kena. Kabur tu ya. Jadi kalau ada waris apa nak buat? Tidak, kalau orang tu ada waris, benda tu ada. Orang tu dah meninggal. Dia ada meninggalkan waris, apa buat? Minta halal lah dengan warisnya ya. Atau mana nak buatnya? Bukan kita buat itu. Allah dah tentukan apa itu. Mana nak buatnya? Ataupun kita minta dengan tuannya dulu. Ya, ada warisnya, kita minta dengan warisnya. Kalau dia tu sudah berbual, so tak ada orang ambil, biarlah kau ambil, kata ya. Tak apa dah tu. Baik, kehidupan kedua kali inilah yang dikatakan kehidupan akhirat. Yang kita hidup dalam dunia ni bukan akhirat ya. Kehidupan duniawi namanya. Kehidupan akhirat bila? Setelah kita mati. Itu namanya kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenar-benar hidup. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah ya. Dan kehidupan di akhirat itulah yang lebih ula, yang lebih utama. Kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Ya, kehidupan yang tidak akan mati-mati lagi buat selama-lamanya. Sebelum hari kiamat tu, ya, udah kiamat lah tu ya. Mati tu dijadikan Tuhan seperti seekor binatang. Kemudian disembelih mati tu. Mana dia mati tu dah tak ada lagi dah. Mati tu dah kena sembelih. Esok tak ada mati-mati. Dalam syurga pun tak ada mati-mati, dalam neraka pun tak ada mati-mati. Dalam syurga tak ada mati-mati, tak ada tua-tua pun. Ya. So tengoklah, jumpalah. Kalau semua masuk syurga lah. Kalau setengah masuk neraka, setengah masuk syurga, tak dapatlah jumpa. Ya. Kalau semua masuk syurga, dapatlah berjumpa. Dengan member, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mak, dengan ayah, semua jumpa tu insya-Allah. Itu sebab kita jangan lupa mendoakan untuk kedua ibu dan bapa kita. Kerana esok insya-Allah akan berjumpa nanti dengan kedua ibu bapa. Kalau dah kita doa dan Allah kabulkan doa kita, anjam. Apa doa kita untuk kedua ibu bapa? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku lagi dan dosa kedua ibu bapa aku. Jadi dosa kita kena ampun, dosa mak kena ampun, dosa bapa kena ampun. Kalau dah diampun dosa, ke mana perginya? Dosa dah kena ampun, ke mana perginya? Syurga lah. Dalam syurga esok berjumpa lah insya-Allah ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar doa saya, dia tak lepas mesti. Mula-mulanya mesti Allahumma ighfir lana dzunubana lagi wali walidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu dan bapa kami. Ya. Nanti berjumpalah dengan mereka di surga nanti insya-Allah ya. Baik, hanya Allah yang mengetahui rahsia langit bukan tu. Kehidupan kedua kali yang dikatakan kehidupan akhirat, itulah yang dikatakan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenar-benar hidup, kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang tidak akan mati-mati buat selama-lamanya. Cubalah fikirkan, menurut taksiran para ahli alam yang kita lihat sekarang ini sudah berumur lebih kurang 25 bilion tahun. Alam ni umurnya sekarang dah berapa? 25 bilion tahun. Bilion tu berapa? Sejuta kali sejuta. Itu bilion. 1 milion kali 1 milion. Itu 1 bilion. Ini 25 bilion tahun. Sikit ketuanya dah. Dunia ni, ya, alam ni. Ya, tua benar dah. Mengikut kaji ahli-ahli ilmu alam ya. 25 bilion tahun dah.
Dan alam ini akan berlangsung terus beberapa bilion tahun lagi. Ada lagi entah berapa bilion tahun lagi. Itu semua dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sekelip mata sahaja. Kerana kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia serupa kan? Macam mana bezanya? Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tahu? Sana satu hari, di sini 1000 tahun. Jadi maknanya kita hidup dalam dunia ni berapa lama? Paling tua pun 3 jam aja kalau ikut bandingkan dengan hari akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 500 tahun dunia, berapa hari akhirat? Sekerat hari. 12 jam. Kalau 250 tahun dunia banding dengan akhirat berapa? Tadi berapa jam? 12 jam bagi 2 berapa? 6 jam. Itu kalau 125 tahun dunia. Bukan 250 tahun dunia. Berapa jam? Ya Allah. 1000 tahun dunia, satu hari akhirat. Berapa jam tu? 24 jam. 500 tahun dunia, berapa tahun? Sekerat hari berapa? 12 jam. Lagi? 250 tahun dunia, 6 jam. Kalau 250 bagi 2 berapa? 125 tahun dunia, berapa jam? Di 6 jam ya? Bagi 2 berapa? 3 jam. Mana ada orang umur 125 tahun ada? Paling tinggi pun 70, 65. Jadi berapa? Bagi 2. Berapa jam? Tadi berapa? 3 jam ya? Tengah 2 jam aja. Paling tua orang hidup dalam dunia ni dibandingkan dengan akhirat, tengah 2 jam aja. Macam saya ni dah hidup tengah 2 jam baru dibandingkan dengan akhirat. Yang muda-muda macam Nizam ni lagi kurang. Lebih kurang sejam aja ya. Tengoklah umur berapa tahun. Macam kami dengan Noah ni, berapa tahun matinya tu. Dah kiranya lebih kurang habis-habis tinggi dah tengah 2 jam aja ya. Akhiratnya. Itulah bayang ya. Ini semua dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sekelip atau sekejap mata saja. Bila dibandingkan dengan lamanya atau kekalnya alam akhirat itu nanti. Tapi akhirat macam mana? Kekal selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever, tak pun terhenti. Bayangkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Dan tidaklah urusan kiamat itu kecuali seperti kejipan mata saja, atau lebih pendek dari itu. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu maha kuasa. Itu dia ya. Firman Allah, ayatnya dia punya apa dah tahu, dia punya makna dah ada. Itu hanya Allah lah yang mengetahui. Apa saja yang berada di langit dan bumi, rahsia langit dan bumi, semua Allah saja yang tahu. Kemudian Allah maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Iaitu nanti surah An-Nahl ayat 77 ya. Ayat 77, nanti kita cari ayat 77. Ayat 35, 47, banyak lagi rupanya. 77 ya. Surah An-Nahl ayat 77, 68, 73, 77. Ini dia. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru sa'ati illa kalamhil basir aw huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir.
Artinya ini itu dia. Hanya Allah lah yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Dan tidaklah urusan kiamat itu kecuali seperti kejipan mata saja. Kiamat itu akan berlaku seperti orang kejip mata. Tahu kejip mata? Orang kejip mata. Macam itulah kiamat itu berlaku di sisi Allah Taala. Ya. Sekejap benar. Begitulah yang berlaku, ya. Seperti kejipan mata saja. Kecuali seperti kejipan mata saja atau lebih pendek dari itu. Ataupun lebih pendek dari satu kejipan mata. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Kapan itu apa? Bukan kayak kapan. Bilakah kiamat itu akan terjadi? Kata pengarang ni ditanya. Kata B. Arifin ni nanya kita. Ya. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu, jin pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Itu rahsia Allah. Ya. Tetapi kapan saja akan terjadinya? Bila Allah tak jadi, jadilah dia. Allah tak khabar pun. Baik sebulan atau setahun lagi, baik sejuta atau sebilion tahun lagi, hal ini dianggap oleh Allah sekejap mata saja. Walaupun 1 bilion tahun lagi akan berlaku hari kiamat, pada Allah sekejap aja. Macam dia mengejik ke mata aja, ya. Iaitu bila dibandingkan dengan lamanya akan kekalnya kehidupan di akhirat nanti. Tapi di akhirat selama-lamanya. Ya. Kalau siksa, disiksa selama-lamanya. Kalau nikmat, diberi nikmat selama-lamanya. Jangan lupa soal waktu atau tempoh adalah soal yang relatif. Relatif itu bergantung kepada pemikiran kita. Itu relatif. Hal itu Allah saja yang tahu. Tempoh yang amat pendek saja dapat dirasakan lama sekali. Itu ikut rasa kita lah. Macam kita dalam dunia ni, sekejap ke lama benar rasanya? Lama ke? Ya ke? Dah lama benar hidup? Kejap ke lama? Kejap. Saya ni dah 72. Tapi kalau ikut rasa baru 27. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan, rasa kejap benar. Ini dah tu dah bercucu udah sakit, udah belah jantung. Padahal kejap benar rasanya, pejam celik, udah tu ya. Kalau ikut rasa, baru benar lagi aku ni, katanya. Begitulah relatif. Bergantung kepada rasa kita. Dan tempoh yang lama sekali dapat dirasakan pendek sekali oleh manusia. Tambah kalau seronok, kalau seronok, sedar dah siang je kan. Kalau malam tu seronok. Macam kita tengok benda yang seronok lah. Sedar dah habis cerita tu. Padahal kalau benda tu boring je, betul tak? Lama benar rasanya, padahal baru setengah jam. Macam itulah. Macam ngaji nah. Baru setengah jam, lama benar. Bila ustaz nak berhenti ni? Kata, bila nak berhenti je ni? Kata, ya. Tapi kalau tengok orang nyanyi, kalau tengok Siti Nurhaliza tu kan, ya, lekas benar habisnya. Kata, ni itulah, relatif namanya. Bergantung pada perasaan kita. Itu bergantung kepada keadaan manusia yang merasakannya. Seorang yang bercumbu-cumbuan dengan kekasihnya, ini maaf, dia minta maaf ni. Contoh ini dia minta maaf. Tapi inilah contoh yang paling tepat, ya. Pengarang ni minta maaf, maaf katanya. Waktu yang lamanya sampai 4 sampai 5 jam terasa olehnya sebentar saja. Ya ke dah? Just remember on your first wedding night. Ingat ke dah? Lantaklah saya sebut, saya dah tua betul kan? Di malam apa? Di malam pengantin yang pertama. Terima ingat ke dah? Sekejap ke lama rasanya? Lena ke tak lena tidur tu Imam on your first night? Lena ke tak lena? Kalau lena bingung jawabnya.
Tipu lah tu. Kalau tak bingung, tipu lah tu. Iya, kita ada banggangan. Betul tak? Macam itulah, terasa sekejap pun. Padahal masa itu mana itu juga. Panjang itu juga. Begitulah. Dia pun bagi contoh yang itu. Saya pun sebut aja lah. 4 atau 5 jam terasa olehnya sebentar saja. Sebaliknya orang yang sedang menunggu kereta api ekspres yang sering terlambat itu, waktu 10 minit saja bahkan main lama terasa baginya. Kalau nak nunggu bas, terjenguk, tak ada juga lagi. Padahal dia lambat 15 minit aja. Lama ke sekejap rasanya? Lama benar rasanya. Begitu juga kita nunggu tunang. Bukan suami nunggu tunang. Bukan isteri. Nunggu isteri tak ada. Terjenguk, idak juga dia datang. Mana ni? Tak ada datang juga. Jadi maknanya apa? Walaupun sekejap terasa lama. Tapi udah datang tunang tu, sembang udah dia nak balik. Padahal dah 2 jam di situ tu. Apa kejap nak balik, dia dah 2 jam di situ. Begitulah. Kalau dengan tunang. Dia mengatakan tak pernah telefon. Ada pernah telefon dah. Kalau kita telefon orang yang kita sayang tu mana? Kejap benar rasanya udah 20 minit Tapi kalau telefon orang minta hutang dah tak? Cepat benar rasanya. Bukan cepat benar. Ya, cepat benar lah. Padahal dah apa tu lambat benar rasanya. Bila dia nak letak telefon ni gitulah. Seorang yang sudah mati beberapa ribu tahun yang lalu, yang silam, lalu dihidupkan Allah sesudah kiamat, sekalipun tempoh antara matinya sampai hari kiamat itu beribu atau berjuta tahun lamanya, tetapi bila orang itu termasuk beriman yang baik, terasa baginya tempoh yang lama itu sebentar saja. Kebalikannya, ini arti sebaliknya, bila dia orang kufur yang jahat, terasa lama sekali. Firman Allah, di hari mereka melihat kejadian kiamat itu, mereka akan merasa seolah-olah mereka diam di dunia hanya semalam atau siangnya saja. Surah An-Nazi'at ayat 79. Ayat 46. Nanti kita cari. Kita cari ayatnya. Surah An-Nazi'at ayat 79. Bukan, ayat 46 ayat 46. Ayat 46 akhir sekali. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu dia merasakan seolah-olah mereka akan merasa seolah-olah mereka di dalam dunia hanya semalam atau siangnya saja, seolah semalam siang saja. Itu di hari kiamat nanti rasanya hidup dalam dunia ni singkat penuh. Padahal dia mati umur udah 80 tu, lama tu. Tapi di hari kiamat dia rasa semalam dia duduk dalam dunia tu. Gitulah. Dan dengan pengertian kerelatifan, relatifnya tadi tempoh, relativity, time tu cakap putih sikit tu, minta maaf lah suka saya minta maaf ni pengarang ni lah tadi tempoh, relativity tu, tempoh yang kita rasa tu lama atau cepatnya, lama atau sekejapnya tu namanya relatif. Inilah kita harus mengertikan banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahawa hidup di dunia ini adalah sebentar nian, sebentar saja. Padahal lama tu. Saya dah 72 tahun, lama tu sekejap. Lama dah tu, tapi rasa sekejap. Dunia ini adalah kehidupan kecil. Dunia ini adalah mainan atau permainan belaka. Itu sebab Shakespeare pun dia katakan dunia ini adalah pentas, kata Shakespeare. Kenal ke Shakespeare? Pengarang Inggeris yang terkenal namanya William Shakespeare. Dia mengatakan dunia ini adalah pentas dan orang-orang dalam dunia ini hanya pelakon saja. Kita ni pelakon aja. Orang kaya dunia ni esok di akhirat kaya ke dah?
Di akhirat esok tentu ke dia kaya? Dalam dunia ni dia kaya, di akhirat esok tentu ke kayanya? Tak tentu. Dia berlakon aja kaya dalam dunia ni. Kalau dia berlakon sebagai raja, dalam filem dia berlakon sebagai raja. Orang yang jadi raja dalam dunia ni besok dia akhirat raja ke tak? Tidak. Dia mati jadi rakyat biasa. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, dia jadi raja jugalah. Dia macam orang berlakon lah. Siapa selalu berlakon jadi raja? Tak pernah nak wayang ada mana? Siapa dah selalu berlakon jadi raja? Siapa? Raja Mahdi. Okey, Raja Mahdi. Dia selalu berlakon sebagai raja. Bila dah tak berlakon dia raja ke dah? Masa berlakon dia boleh perintah. Ulun balang, tangkap orang itu. Orang-orang buat. Tapi dah lepas berlakon boleh khabar itu. Ulun balang, tangkap jadi boleh. Kamu siapa? Kata dia ulun balang dia. Jadi begitulah kita di dunia dan akhirat ni. Di dunia ni berlakon aja. Esok di akhirat macam mana? Belum tahulah. Kalau dia bertakwa, mungkin dia dapat kesultanannya di akhirat besok. Tapi kalau dia mayang beda, kita tak tahu kehidupan dia ni. Kita bukan nak ngata dia dah. Kalau dia semayang pun dia, atau selalu minum arak aja kerjanya macam di akhirat jadi sultan lagi kan? Kena pelupuh je dah, dentum. Tengoklah apa perbuatan dia. Itulah berlakon dia. Dalam dunia ni berlakon aja. Di akhirat besok baru dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita ni pun itu jugalah. Bukan tentu aja kita ni. Dalam kita ni, ustaz dalam dunia ni esok dia di akhirat esok ustaz juga ke? Belum tahu ya. Belum tahu. Mungkinlah kalau dia lepas ini dia amalkan ilmu yang diajarnya, dapatlah ustaz jugalah. Tapi kalau dia dah balik ke maghrib mayang beda macam. Orang lain sembahyang, dia tak sembahyang macam. Dia ngabur orang nyuruh sembahyang. Esok ditanya Tuhan, apa kamu cakap kamu tak buat ini? Begitulah, berlakon aja, bukan betul-betul ya. Adalah sebentar nian. Dunia ini adalah kehidupan kecil. Dunia ini adalah mainan atau permainan belaka. Sedang kehidupan akhiratlah yang sebenar-benarnya hidup. Itu dah realiti kehidupan di akhirat. Sebab itu dalam dunia ini hanya apa? Hanya mainan semata-mata, ujian semata-mata. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah ya. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Apa itu abadi? Kekal. Langgeng. Apa langgeng? Langgeng apa? Tidak akan berakhir. Itu langgeng. Tidak berakhir. Entah sampai berapa bilion abad. Tak ada kesudahan. Hidup akhirat itu selama-lamanya. Tak ada kesudahan. Forever and ever and ever and ever. Itu akhirat ya. Kalau seksa lah selama-lamanya. Kalau nikmatlah selama-lamanya. Alangkah bahagianya bila orang mendapat kebahagiaan di akhirat. Dapat syurga bahagia ke menderita? Dapat syurga bahagia ke menderita? Bahagialah. Tapi kalau dapat neraka, menderita. Aduh, ondek, induk ketolok nanggung, betul, ondek, faham kita mana? Tu imam tak faham, orang lain aku faham pun ya. Nuah faham pun ya. Induk ketolok nanggung, betul ya. Ya, sakitnya aku kok, katanya ya. Itu di neraka. Pilihlah mana tak. Dan alangkah celaka dan sengsaranya orang yang mendapat siksaan di sana. Alangkah bodohnya bila orang lupa kehidupan yang besar itu kerana pengaruh kehidupan yang kecil sekarang ini. Todik kan tengok. Dia lupa kehidupan akhirat kerana mengejar kehidupan dunia ni.
Nak dapat dunia ni rita tak buat rasuah pun rasuah lah, tak semayang pun tak semayang lah. Jadi tak bermoral pun tak bermoral lah, telanjang pun telanjang lah. Nak dapat kehidupan dunia ni, nak seronok dalam kehidupan dunia ni. Terodik ke bengong tu? Bengong. Lagi? Bangang lagi? Tolol lagi? Tengin lagi? Apa lagi? Bahlul. Ya. Lagi apa tema? Orang Kelantan cakap apa? Bodoh dah bodoh lah. Itu dia ya. Ya. Kerana pengaruh kehidupan yang kecil sekarang ini, alangkah tololnya. Tolol lu penyebut tadi. Ini ada sini ya. Alangkah tololnya bila untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dalam hidup yang kecil ini, orang lalu mengorbankan kebahagiaan dan keuntungan kehidupan akhirat nanti. Dia tahu kalau buat ini nanti akan masuk neraka, buat juga. Bodoh ke cerdik? Dia tahu benda ni kalau kita buat nanti akan dapat syurga, tak nak juga macam. Tengin lah juga ya. Itulah. Macam mana? Siapa nyuruh tu? Setan lah tu. Dalam setan nyuruh tu ada tak bisikan hati, jangan dosa, ada tak? Itu siapa bisikan tu? Siapa bisikan tu? Malaikat. Kalau yang baik tu malaikat yang membisikkannya. Macam biasanya begitulah ya. Tengoklah didikannya macam mana. Macam puan-puan tuan-tuan kejap ni, siapa menang? Setan ke malaikat? Kejap ni siapa menang? Malaikat lah menang. Renti kalau apa dia buat, penat jari nak hujan ni, kerana tak boleh balik, aku naik motor ni. Ada tak? Kerana motor hujan kan ada tak? Ada tak bisikannya macam tu? Itu iblis tu. Ada nampak? Gua dah tu. Itu siapa membisikkan tu? Siapa yang membisikkan tu? Bapak setan kata dia ni tak ya? Tapi kata malaikat, pergi juga aku dah lama. Bungkus sudah tak datang kan? Aku dah lama tak datang. Siapa membisikkan tu? Malaikat juga. Jadi tengok siapa menang. Kejap ni menang siapa? Menang malaikat. Ya. Tapi udah datang kopi ni, agak-agak setan tu frust kan? Putus asa ke dia? Tak, dia akan cuba gagalkan ya. Dia akan cuba gagalnya, dia ngantukkannya lah. Macam-macam lah ya. Dan sebagainya. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa lamanya antara dua tiupan trompet itu adalah 40 tu 40 tahun lah ya, atau 40 hari tak tahu. Dia bagi 40 saja. Tak tahu dia 40 tahun ke 40 hari kita tahu. Ya, ketika ditanyakan orang apakah 40 hari, Abu Hurairah menjawab, aku lupa, aku tak ingat 40 tahun ke 40 hari ke 40 minggu ke 40 bulan ni. Yang aku ingat perkataan 40. 40 ni kata keramat tau. Kata-kata keramat. Sebab itu buku-buku tafsir, buku-buku hadis banyak bermula dengan perkataan 40. Ada tak pernah dengar buku 40 hadis pilihan? Ada tak? 40 hadis menceritakan akhir zaman. Ada tak? 40 perkara yang membatalkan akidah. Ada tak? Hadis 40 ada tak? Ni 40 ni kata-kata yang penting dalam Islam. Yang aku ingat 40 aja kata Abu Hurairah. Aku lupa ketika ditanya orang apakah 40 bulan, ia menjawab aku lupa. Ketika ditanya orang adakah 40 tahun, ia menjawab aku lupa. Kemudian lalu turunlah air dari langit. Turun air dari langit. Artinya air apa tu? Air hujan lah. Lalu semua manusia tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Bukan masa nanya tu, masa dah lepas kiamat tu. Ya. Lalu air dari langit pun turun. Artinya apa? Hujan pun turun. Bila hujan turun, manusia yang mati tadi ke mana? Ke mana? Hidup balik macam cendawan tumbuh. Macam tu ya. Seperti sayuran, tumbuhnya sayuran. Bahagian yang mana saja dari manusia menjadi hancur, sudah matinya kecuali sebuah tulang, iaitu ujung ekor.
Iaitu ujung apa? Ujung paling bawah dari tulang punggung atau sulbi. Kita ni ada satu bahagian badan kita ni yang tak ada hancur. Lain habis, mati hancur dah? Hancur. Telinga hancur dah? Tengkorak hancur dah? Habis semua, tulang pun hancur. Tapi ada satu bahagian tak hancur, namanya ajbuz zambi. Dia ni di bawah sekali, ujung sekali, di tulang tongkin kita tu, di ujung punggung kita tu. Tulang itu tak ada hancur-hancur. Dari ujung ekor itulah dibentuk manusia di hari berbangkit sesudah kiamat. Bangkitnya pun tak serupa macam sekarang ni. Nizam bukan serupa nizam sekarang ni. Nuar bukan serupa nuar sekarang ni. Tok Imam bukan serupa Tok Imam sekarang ni. Haji Ibrahim bukan serupa Haji Ibrahim Kendari. Tengok esok macam mana. Kalau dia ahli syurga, lah orang beriman dan soleh, tingginya 70 hasta. 70 hasta. Macam mana tingginya? Entahlah, carilah 70 hasta, bukat dah. Dia kurang 100 kaki lah tingginya. Bidang badannya 7 hasta, 7. Dia macam Nabi Adam. Itu besarnya. Kerana kalau dia dapat nikmat, biar seluruh badannya itu merasa nikmat. Kalau dia dapat sengsara, seluruh badannya dapat sengsara. Besar besok dilahirkan, ya. Kemudian kalau dia ahli syurga, dia secantik, kalau lelaki, Nabi Yusuf. Macam Nabi Yusuf. Bukan serupa Nabi Yusuf, macam. Rupanya rupa dia lah. Haji Ibrahim, rupa Haji Ibrahim lah. Tapi cantik semacam Nabi Yusuf. Nizam apa Nizam lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Tok Imam ni rupa Tok Imam lah. Tapi secantik Nabi Yusuf, ya. Begitu. Perempuan pula secantik siapa? Secantik Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, ya. Secantik Siti Zulaikha. Kalau semua serupa Siti Zulaikha, mana nak kenalnya? Yang mana Timah, yang mana Munah, yang mana Esah, yang mana Endul, tak kenal pun. Tapi secantik Siti Zulaikha kalau dia ahli syurga. Tapi kalau ahli neraka, dia akan dibangkitkan serupa binatang yang diamalkannya di dunia. Kalau dalam dunia ni degil benar, biut benar, esok akan dibangkitkan seperti kaldai. Ya. Kalau kerjanya nak melit orang aja, tahu nak melit orang, 5 kupang jadi, RM1 jadi, 2 kupang pun jadi, nak melit orang janji dapat. Esok akan dibangkitkan macam ular. Kalau dalam dunia ni dia asyik nak nerokam orang aja, nak ngomong orang, tahu ngomong? Esok dibangkitkan macam harimau. Kalau dalam dunia ni kira nak mencuri aja, esok dibangkitkan seperti beruk. Ya, beruk. Kerja dia nak mencuri aja. Ya. Dan sebagainya lah. Kalau kerjanya nak nak menggigit orang aja, esok dibangkitkan rupa anjing dan sebagainya. Macam itulah. Ya. Babi. Orang tak semayang. Orang tak semayang, esok bangkitnya rupa babi. Tahu? Babi itu warna apa? Warna hitam. Merepang di hidungnya. Di hidungnya, ya. Menyerudut. Ada pernah dengan babi lah. Dia berjalan mana apa? Macam itulah tu. Ya. Siapa nak bangkit rupa babi? Udahlah rupa itu tahu. Diikat kaki tangannya dengan rantai neraka. Ya, udah ikat kaki tangan dengan rantai neraka, dimasukkan rantai yang ikat itu ke dalam mulutnya. Kemudian dikeluarkan ikut punggung. Masuk dalam mulut, dikeluarkan ikut punggung. Lepas tu diikat balik. Udah diikat, diseret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu dia orang tak semayang. Diheret esok, bukan dia berjalan sendiri lah, diheret. Tahu diheret? Diheret terus dia berjalan ke dia terbaring?
Dia terbaring lah, dia tarik. Terseret dia daripada kubur sampai ke neraka. Ke neraka pula ke padang mahsyar. Jauhnya tak tentu. Kerana dia bukan ada pandu arah. Tahu pandu arah? Bukan ada tanda-tanda arah, tak ada. Macam sini ada tanda di ujung sana tu, nak pergi ke Batu Masjid jalan ke sana. Dari Ayu Kuning dia ada tanda nak ke Banir sini di sana tu tak ada. Lapang aja. Itu mundar-mandir. Tak tentu arah mundar-mandirnya. Ada orang ke sana, ada orang kemari, ada orang tak tentu ada lah. Tak ada apa, tak ada arah. Kecuali orang yang ada kenderaan. Itu ada larangnya. Sebab itu tuan-tuan, disunatkan kita melakukan ibadah korban. Ini dekat nak raya haji ni, berkorban lah. Mudah-mudahan dapat kenderaan kita nanti dari kubur ke padang mahsyar. Atau kalau dah banyak korbannya, tahun ini lembu, tahun depan kobra, tahun depan unta, tahun depan kambing, banyak benar lah kenderaannya. Mana kakinya sebelah naik unta, sebelah naik kobra, sebelah naik lembu, habis tu kan? Cari kaki tu pun. Pilihlah yang mana baik. Kenderaannya banyak, pilihlah. Macam kita banyak kenderaan, motor ada, motor 2, 3, motor ada 5, 6. Pilihlah yang mana sesuai untuk kita. Baik. Mana kedainya? Riwayat. Muka surat berapa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa lamanya antara dua tiupan trompet itu adalah 40. Ketika ditanya orang apakah 40 hari, Abu Hurairah menjawab, aku lupa. Ketika ditanya orang adakah 40 bulan, ia menjawab, aku lupa. Ketika ditanya apakah 40 tahun, ia menjawab, aku lupa. Kemudian lalu turunlah air dari langit. Itu dah kiamat saja. Turun air dari langit, air hujan itu. Lalu semua manusia tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Macam sawi lah tumbuhnya. Bahagian yang